عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله. الحمد لله. الرحمن. إياك اهدنا الصراط الناس غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada malam ni kita sambung bacaan kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat berapa? Pada muka surat kat ni muka surat 7, 2 baris pada atas. Maka selagi membalas ia akan dia jika ada ia yang baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kita undur sikit muka surat 6 baris pertama daripada bawah. Dan ada pun menakutkan. Sampai situ semula. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ada pun menakutkan. Dan ada pun menakutkan, yakni ada pun isi kandungan ayat yang menakutkan akan orang beriman. Yang mana kita masih lagi membahas ayat 30 surah An-Nur, yang mana kata Syekh Abdul Qadir Al-Indonesi Al-Mandaili rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Abdul Qadir, ayat 30 surah An-Nur. Ayat mana? Ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ayat ni terkandung di dalam ayat ini 3 perkara. Terkandung di dalam ayat ni 3 perkara. Yang pertama, orang panggil mengandungi mengajar kelakuan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, orang panggil yang kedua mengandungi makna memberitahu daripada orang yang beriman akan kebajikan. Hak kedua. Hak lu tu sembang dah. Yang ketiga, orang panggil mengandungi makna menakutkan akan orang yang beriman. Itu minta orang luar diam tak berkenang main sembang gitu. Kalau berasa malas ngaji, suruh balik Apa tak berkenang sembang luar.
Jadi terkandung di dalam ayat ni tiga perkara tu lah hak kita nak belajar malam ni iaitu isi kandungan ayat yang mengandungi makna menakut kepada orang beriman. Ni. Dan ada pun menakutkan, yakni ada pun isi kandungan ayat yang menakutkan akan orang yang beriman. Ayat mana yang mengandungi isi kandungan yang menakutkan akan orang yang beriman? Ayat mana? Dikabur lagi. Maka firman-Nya firman Allah. Maka firman-Nya firman Allah. Tulis itu, yakni maka firman Allah yang mengandungi, maka firman-Nya firman Allah yang mengandungi makna menakutkan akan orang yang beriman. Maka firman-Nya firman Allah yang mengandungi makna menakutkan akan orang yang beriman. Mana firman-Nya? Dikata bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin. Hak ni dia ambil di ayat innallaha khabirum bima yasna'un. Ayat ngelah kali. Jadi hak raya isi kandungan ayat yang mengandungi makna menakutkan akan orang yang beriman, ayat ni, ayat innallaha khabirum bima yasna'un. Terkandung di dalam ayat ni makna menakutkan akan orang yang beriman. Nanti dia akan hurai. Ayat ni lah orang panggil innallaha khabirum bima yasna'un. Ayat ni lah yang mengandungi makna menakutkan akan orang yang beriman. Ayat ni. Adapun ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ayat tu orang panggil mengandungi makna mengajar akan kelakuan yang baik. Ayat tu. Adapun ayat zalika azka lahum, ayat tu mengandungi makna memberitahu daripada orang yang beriman mengenai kebajikan. Tu kita ngaji dah. Matu Syekh Abdul Qadir diwak mari betul terjemah. Dia kata bahawasanya Allah Ta'ala tu sangat mengetahui ia Allah akan batin. Batin ni orang panggil rahsia hak duduk alih sebelah dalam tu batin. Kerana khabir orang panggil Allah Ta'ala ni sangat mengetahui akan batin, akan rahsia hak duduk dalam hati. Mengetahui ia Allah akan batin. Gapo batin? Rahsia hak duduk dalam hati. Tu mengetahui barang. Gapo barang? Tulis itu, yakni bagi amal dan pekerjaan. Teman-teman mana bagi barang. Mengetahui itu barang, yakni bagi barang, bagi amal, bagi pekerjaan yang mengerjakan oleh kamu akan dia barang tu. Hak duduk rahsia, hak duduk dalam hati, Allah Ta'ala tahu. Tahu tu pula orang panggil nyata di dalam sifat ilmu dia.
nyata segala rahsia hak duduk dalam hati kita. Tuhan tahu belaka orang panggil. Ni sebab kalau kita lah apa sahaja rahsia hak duduk dengan kita, kalau sekira ada orang tahulah rahsia hak duduk dalam hati kita ni, orang nisbah kita ni mari berasa berdebar ke tak? Kalau rahsia hak duduk dalam hati ada orang tahu serba-serbi, nisbah kita mari tak berasa debar? Berasa debar. Kenapa berasa debar? Takut orang hak tahu rahsia kita hak duduk dalam hati tu, takut dia pergi royak, dia pergi cerita, dia pergi kebel ke orang lain. Tu nisbah kalau manusia. Adapun hak tahu rahsia hak duduk dalam hati ni ialah Allah Ta'ala sendiri. Maka kita sebagai orang beriman, bila Allah Ta'ala menyata kata segala rahsia hak duduk dalam hati Tuhan tahu, maka kita orang beriman ni berasa berdebar, orang panggil. Berapa berdebarnya? Takut rahsia hak duduk dalam hati kalau rahsia jahat. Kita takut sangat-sangat kalau sekira Tuhan zahir di akhirat. Kita maklum sangat keaiban kita, rahsia kita atas dunia ni, selagi mana kita boleh susuk, kita susuk, okay? Betul? Tak ada orang hak suka kebel keaiban diri, ada? Ada. Kok mana pun dia akan usaha juga, cari jalan juga nak tutup keaiban rahsia diri. Lalulah ada orang mari royak Pak Hakim dah surat baik lah. Pak Hakim pakai piyah ke baju pula surat baik lah Pak Hakim. Rahsia Pak Hakim dalam kotak belaka. Bila royak gitu Pak Hakim dah sedebah. Dah sedebah terkenaling dah. Dah sudah warak lah Pak Hakim. Dia cakap bab agama sudah cakap lah Pak Hakim. Tahu belaka rahsia Pak Hakim siapa Z. Debah. Kemudian boleh jadi kita ni pergi ke orang tadi duk royak mak musakabah. Duk rayu pula ke mak musakabah mai. Hak lepas-lepas nu wak guana zaman zaman lagu. Tak kira lah kalau meroyak kepada orang pasal Pak Hakim ni, boleh jadi orang pakat beci ke Pak Hakim belaka ni. Jangan. Betul tak? Rayu. Kalau Pak Hakim nak suruh kita tutup rahsia boleh. Kena bayar. Bayar. Tak lesar kau dah kabur sama. Bayar berapa? Tak mahal mana? 1,000. Cari habis, cari bitis tu ya. Berapa? Nak tutup keaiban diri. Dapat keaiban rahsia hak duduk dalam hati kita ni, Allah Ta'ala tahu. Sangat-sangat tahu. Raya agak kita ni hak duduk dalam hati, kita nak tipu, kita nak kona tak ketu, tak keni tak boleh. Allah Ta'ala sangat tahu. Jadi bila begitu tu gak, bila esok-esok di akhirat, kita debar dak kalau sekira rahsia hak selama keni tak ada siapa tahu, tiba-tiba Tuhan zahir di akhirat, debar. Sedebar tak? Sabit itu ayat ni innallaha khabirum bima yasna'un ni, ayat ni dia mengandungi makna menakuti di atas orang beriman. Tu seperti mengetahui itu, seperti mengetahui ia Allah akan zahirnya, yakni akan perkara yang zahir. Gapo perkara zahir? Perkara hak luaran. Allah Ta'ala tahu rahsia hak duduk dalam hati, sama seperti mana Allah Ta'ala tahu perkara hak zahir. Perkara hak zahir Allah Ta'ala tahu. Maka Allah Ta'ala tahu segala rahsia hak duduk dalam hati, sama dah seperti mana Allah Ta'ala tahu perkara zahir. Maka nisbah kita orang beriman,
nak tipu, nak belok, nak kona kiri kanan tak boleh dah lah. Tuhan tahu perkara dalam hati sama seperti mana Tuhan tahu perkara zahir. Adapun kita setakat manusia tahu perkara luar ya. Betul Pak Ageng. Napa hak nampak dengan mata kita boleh cerita dalam hati? Boleh cerita? Tak boleh. Nah, benda hak kita nampak dengan mata, hak kita dengar dengan telinga boleh royak. Dah, kita royak. Ada pun hak dalam hati, tu kita manusia siapa tahu dalam hati. Nampak? Maka kita duk bersaing pun. Kita kata dia baik, dia jahat, nisbah mana? Nisbah hak kita nampak luar. Betul? Kadang-kadang nampak muka molek pakai. Muka royak agak tak munasabah dengan perangai. Orang nampak muka baiklah orang ni, orang panggil. Cakap Allah, molek sangat. Dengar cerita, dengar orang tua beradab, cakap dengan orang tuanya molek, tak ada tinggi suara. Jadi kita tahu perkara zahir. Bila orang rayak begitu, kita tengok sendiri, dengar sendiri, pas kita rayak guna ke orang ni. Kita kata dia ni orang molek. Tak gitu. Gitulah. Tiba-tiba kata saya kata. Mau kata gua ni, mau kata budak tu molek. Mu nampak je luar gitu. Memanglah budak tu jenis gitu dengan orang tua tak cakap tinggi. Tapi nak rayak bui, dia tulah bapak nipu. Mau tahu mana bapak nipu? Aku abang dia. Gitu. Jadi kita apa dak rayak kata budak tu jahat? Sebab kita hanya tahu perkara luar. Dalam hati tak tahu. Allah Ta'ala mengetahui segala rahsia hak duduk dalam hati sama seperti mana Allah Ta'ala tahu perkara zahir. Dia kut mana lagi kita nak belok? Kut mana lagi helah nak tipu? Ada? Tak boleh dah lah. Maka ayat ni bagi orang yang beriman, orang panggil mengandungi makna menakuti. Takut sangat-sangat. Kalau kita manusia ni penuh dengan rahsia, betul tak? Pakai ada rahsia. Hak simpan hati dak kabar orang. Rahsia ada. Sehingga bini kita pun dak cerita ada. Ada. Kalau masalah rahsia Pak Hakim orang tahu rasa gua ni. Rasa malu, rasa nak marah macam-macam tau. Tapi setakat ni lah rahsia Pak Hakim ni adakah tersimpan dengan baik? Ada lagi dalam peti molek kucing baik. Tapi ingat molek, walaupun kita sangka rahsia kita simpan molek dalam peti besi contohnya, tapi ingat molek, Allah Ta'ala sangat mengetahui rahsia hak duk dalam hati Pak Hakim. Bila Allah Ta'ala royak, Allah sangat tahu rahsia hak duk dalam hati Pak Hakim. Bermula saat ni rasa bimbang nak lagi. Rasa bimbang. Apa tak rasa bimbang? Takut Tuhan zahir. Takut Tuhan pamer gitu. Memang dah. Hak takut sangatnya takut Tuhan pamer mana? Di dunia ke di akhirat? Atau dunia lama ya. Lama ya. Tengok lagi mak kila buat kan. Abang gidah aja gidah. Jadi dua orang dia. Nak rayak ni, tak apalah nak rayak. Rupa-rupanya ingat rahsia dah tu. Cabur kot. Ingat rahsia tu. Cabur. Begitulah manusia ni, bila rahsia hak duk dalam hati apabila dizahirkan di hadapan manusia yang lain, nescaya kita rasa malu. Dan benda itulah perkara yang sangat kita takuti di akhirat. Tak begitu? Kita kena ingat molek, di akhirat kita akan ambil suratan amal sama ada dengan tangan kanan atau tangan kiri. Okey. Dia akan panggil nama. Panggil nama siapa-siapa orang. Panggil nama tu kalau sekira kita ambil buku suratan amal dengan tangan kanan, itu isyarat kita orang najah, orang berjaya lepas dari neraka masuk syurga. Tu.
Tu dalam surah Al-Qari'ah tu, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Fa amma man, dan ada pun mereka yang berat timbangan amalnya, yakni berat timbangan pahalanya, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka iaitulah mereka yang hidup dalam keadaan tenang dan bahagia. Tapi ingat molek, kalau sekira kita ambil surat-suratan amal dengan tangan kiri, isyarat kita harus laka. Dalam surah mana yang Allah Ta'ala ayat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dua ayat ni Allah tak nak ayat فَمَنْ يَعْمَلْ, dan barang siapa yang mengerjakan di atas dunia ni satu pekerjaan, satu perbuatan seberat biji sawi berupa kebaikan, nescaya pasti Allah Ta'ala akan tunjuk. Walaupun kita buat satu perkara kebaikan seberat biji sawi, colek cek tu lah, pasti Tuhan akan tunjukkan. Sebab tu bila kita buat baik, tidak perlu untuk dipamerkan kepada manusia. Tak perlu. Sebab apa? Kita buat amal kebaikan, buat amal kebajikan, kita mengharap apa? Paking mari surah tak motosikal perih sampai sejik, paking harap apa? Nak harap pujian, nak kata paking orang molek. Adakah tu yang paking cari selama ni? Tak. Betul? Paking cari apa? Cari pahala, cari keampunan, kita mencari redha Allah. Betul? Maka sebab apa kita saat ni, zaman ni, dunia hari ni, bila buat sikit saja amal kebajikan, amal kebaikan, selalu untuk dipamerkan kepada manusia. Sebab apa? Tak boleh ke sembunyi? Tak boleh. Kita bawa derma dalam tabung, ambil gambar ke? Sebab apa? Nak benda sebenar. Tu buat kat TikTok, alhamdulillah, dom derma. Aduh. FYP. Nak apa sebenarnya? Nak apa? Nak mengharap puji, orang panggil. Kalau kita buat amal kebajikan mengharap puji, punah betul pahala dah. Tak ada ganjaran di akhirat. Tapi ingat molek, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa di atas dunia yang dibuat satu perbuatan, satu pekerjaan yang jahat seberat biji sawi sekalipun, pasti Tuhan akan tunjuk. Hak debar sangat mana? Kalau kita ambil suratan amal dengan tangan kiri, celakalah kita. Tuhan akan tunjuk segala kejahatan kita sampai Z, sehingga mana disaksikan oleh semua manusia lain. Ketika itu malu tak? Okay. Malu muka kita. Malu kita. Ibarat gini lah, ibarat kita royak, saya tak salah cik, awak tak ada bukti nak mengatakan saya ni curi masalah. Ada CCTV. Masa tu debar. Debar apa debar? Orang akan tunjuk masalah. Orang dakwa kita di mahkamah, salah, abang kata Pak Hakim curi, bawa ke mahkamah. Pak kata dak, saya tak bersalah cik. Pihak saksi tidak ada bukti nak menyatakan saya orang jahat. Kata abang ada rakaman CCTV debar. Pak nitik masalah. Minta orang pasang, malu tak tu. Bumi nampak tabeng pakai pis kat dua pis. Malu tak tu? Malu. Begitulah esok di akhirat. Atas dunia ni, apakah amalan yang kita nak buat, mudah-mudahan Allah Ta'ala tudung keaiban kita di akhirat. Amal apa nak buat? Kita malu sangat kita panggil. Memang kita penuh dengan keaiban, penuh dengan cacat cela diri kita. Sabit orang boleh puji royak kita macam-macam, sebab Tuhan tudung keaiban diri.
Tu je Pak Hakim atas dunia ni. Nisbah kita pakai gini ni orang panggil khabar kita ikut syariat aja. Syariat agama suruh kita pakai tutup aurat betul. Orang boleh royak kita A, B, C, D betul luaran, ya. Baik, ya luaran. Tapi hak Tuhan tudung di belakangnya ni. Kalau hak Tuhan orang panggil rombok tudung, Tuhan buka hijab setiap manusia, nampak keaiban diri kita, tobat dan pasti orang pakat mencela. Tapi Allah Ta'ala ni maha sayang dia, maha kasih dia kepada hamba dia. Walaupun hamba dia banyak keaiban diri, dia tetap tudung rahsia kita dan muzahirkan kebaikan kita pada orang lain. Allah Ta'ala sayang pada kita. Dalam keadaan gitu tu pun, hari ni video baru Pak Hakim. Seorang lelaki duk menghina Islam. Tengok lagi Pak. Tanya pandangan Pak Hakim lah. Sepatut tak kena buat gitu? Sepatut. Kalau boleh di Pak Hakim lah masalah awak, pakai gigak dia kena buat apa ni? Tunggu. Jika kita perasan 3-4 hari ni kita dihidangkan dengan pelbagai bentuk hinaan agama. Betul tak bang? Bermula daripada hak perempuan duk tanya bulat atas tu. Situ. Yang kedua, video orang Cina menghina azan dalam kereta. 2. Hak ketiganya, pemilik kelab komedi orang panggil Allah bertawarak kepada muslimah bertudung sumi tak buka. 3 hinaan. Yang keempat hari ni. Cedebu nak kata. Boleh khabar pada orang ni? Tak orang ni kalau boleh khabar. Takut buka lakon makilah. Nak rayaknya orang yang beriman akan marah. Dia buat kerjaan gitu bukan orang lain. Orang Islam orang panggil. Acul lebu hidung. Dan patakak dah. Begitulah. Dalam keadaan sebegitu pun Tuhan tudung keaiban diri dia. Tu baru coleh. Tu sebab dia yang buat pasal, dia mencari masalah. Tapi atas kita sendiri Tuhan tudung keaiban kita banyak mana. Sehingga orang boleh puji kita, molek kita bergiam sebab Tuhan tudung keaiban diri. Ayat ni Tuhan tahu. Sangat-sangat tahu. Rahsia hak duduk dalam hati sama seperti mana Tuhan tahu perkara zahir. Hak inilah ayat yang mengandungi makna menakuti. Hak inilah orang panggil nisbah kita orang beriman tak boleh nak belok kiri kanan depan belakang cari helok alasan tak boleh dah ni. Maka selagi ni bahasa lama. Kalau bahasa sekarang kau ingat molek, kalau kitab-kitab lama temu ayat selagi bermaksud akan datang. Pak Hakim, kitab lama Pak Hakim. Kitab lama ni ejaan di tupung silap baca punya lagu lain. Contoh waw mim bunyi gua ni Pak Hakim. Bong. Silap baca bunyi bong. Hak naknya bumi. Contoh malaikat turun di atas berwaumin. Baca gua ni. Silap baca malaikat turun di atas bong kata. Silap baca silap bunyi. Sebab tu kitab lama dia kena talaki. Dia kena mengadap guru. Yang pertama kita mengadap berguru sebab apa? Yang pertama nak tahu cara baca lagu mana. Ejek gini baca guana, ejek gini baca guana. Silap baca penuh jahanam. Sebab tu ada satu kisah ustaz ni. Dia ni orang panggil tak ada lah kata mengaji kitab Jawi, tak ada. Tapi kitab Arab memang dia alim. Jadi dia menghabiskan masa belajar tu kitab Arab sahaja di Mesir. Apa pesan dah lagi dia balik kampung, dia mendak ngajar kitab Arab ke orang awam. Betul.
Nama kita arak tu orang panggil tujuan. Demo nak faham isi kandungan kita arak, nak wayak semula ke orang awam. Tapi kalau demo nak mengajar, demo nak mengajar kita jawi, kita tak mengajar. Tak apalah dia wayak. Boleh tu kita jawi dia kata. Balik kampung orang suruh mengajar kitab fiqh. Dia bacalah, maka haram makan keladi kapung. Ejaan kaf lam dal ya. Baca gua ni. Tu kampung nak baca gua ni. Maka haram di atas seseorang itu makan akan kaf lam dal ya. Kampung nak baca gua ni. Keldai ke keladi. Dia baca, maka haram di atas seorang itu makan akan keladi kapung. Siap. Setengah orang keladi dia celah bagi dah. Cahudu. Dia kata, sebab apa haram makan keladi kapung? Alasannya kerana gatal gusi dan lidah boleh dia. Bunuh jahannam. Ini orang panggil betul-betul. Sebenarnya bukan keladi, kedai. Tu bahayanya kalau baca kitab Jawi tanpa guru. Pening orang kampung. Dah lama ke ni ustaz? Kita makan keladi ni kira mana? Haram ya. Ni kitab khabar dah ni. Walah kedai kampung. Sebab kitab lama ejaan dengan hak moden dia tak sama. Hak moden ejaan bumi berwarming je. Hak lama berwarming. Beza molek tu. Ni baca selagi. Gapo selagi? Yakni akan datang pada hari akhirat. Kalau kita nak aja akhirat, dia alif kha ra ta. Alif tu kena baca panjang. Akhirah. Kalau ejaan alif kha ya ra ta, alif baca pendek, akhirah. Tu cara eja, cara baca. Sebab tu kalau kita nak tulis Jawi ni pun kena pandai agak. Kalau kata orang wi lah Pak Hakim kertas keping beri pen, suruh eja Jawi boleh tak? Pak Hakim minta tolong eja nama saya, boleh? Ikut Jawi boleh? Orang dulu tak napi. Zaman Pak Hakim sekolah ngaji Jawi lah. Melayu ngaji tak? Tapi tekan kod Jawi lah. Orang dulu dah napi Pak Hakim. Hari ni dah Jawi. Sebab apa? Sebab kita sendiri menghapuskan Jawi. Betul. Kita tak besar ke Jawi ke mana? Orang dulu suat khabar Jawi lah. Suat khabar Melayu ke apa? Melayu. Jawi. Ada dengan Pak Hakim? Oleh tu kalau barang rare tu. Ada dengan Pak Hakim? Ada. Adanya arwah selesai ada. Tahun 80-an. Ada Jawi lah. Betul ke Pak Hakim orang dulu orang Cina pandai Jawi? Pandai Jawi? Cina Jawi? Cina? Malu ke Cina kita. Jawi pandai Jawi dah. Allah, tunggu dulu. Pandai Jawi lah. Dulu dakwah betul teluk gitu tak? Ke pakai ni pakai? In. Tu dulu dah. Orang learning tak ada Jawi. Tengok surah. Nak kita Jawi kita tak rumi rai. Kita rumi dulu. Apa dah Jawi? Nak orang learning tak ada Jawi. Padahal Jawi ni bahasa kita. Malu kau orang panggil. Lepas tu bila orang kafir, orang Cina nak menghapuskan Jawi, kita marah. Walah muhti menghapuskan Jawi. Apa? Mu tak besar ke Jawi. Tengok. Selagi yakni akan datang pada hari akhirah, membalas ia Allah akan barang yang kamu kerjakan.
Maka kita ni Pak Hakim atas dunia, buatlah apa-apa pun, kalau orang dok balas di atas kebaikan kita, serusing. Sebab apa? Allah Ta'ala balas kebaikan kita, kebajikan kita pada hari akhirat. Orang gini, kalau dia buat perkara baik, orang tak balas kebaikan dia, kita lah berasa hati tak? Pak Hakim contohlah selama kening, surau ni Pak Hakim lah yang bersih semua, vacuum, tandas Pak Hakim, semua Pak Hakim buat belaka. Tapi tak ada orang balas pun kebaikan Pak Hakim, berasa hati tak? Mari-mari buat kerja pasal gua ni Pak Hakim. Sepatutnya kita kata mana? Sepatut menghargailah. Aku buat kebaikan, aku buat kebajikan surah ni, hargailah. Betul tak? Tapi orang dah hargai benda tu. Terus hati semimbang. Kebaikan kita buat atas dunia ni, walaupun orang tidak hargai, tidak ada nilai di sisi manusia, ingat Allah Ta'ala balas benda tu jadi akhirah orang panggil. Semimbang orang panggil. Pujuk hati. Memang manusia ni bila buat perkara baik nak dihargai tu. Betul tak? Tiba-tiba dah hargai. Besar hati kita. Pujuk hati tak apalah. Kita ingat walaupun atas dunia orang tidak hargai kebaikan kita, tapi Allah Ta'ala balas setimpal di hari akhirah orang panggil. Pujuk hatilah. Ingat molek nak royak. Kalau kita suruh orang buat satu kerja tapi menggunakan tenaga orang, ingat molek, kena kira molek betul penat lelah ngopoh kira bias tipah. Sebab apa? Kalau kita ngopoh orang buat satu kerja tapi upoh dok setipa dengan penat lelah, menyebabkan basi hati. Betul tak bang? Kalau abang contohlah, orang panggil abang buat kerja lapah, contoh. Orang kata, kalau sungai buaya hak bisa lapah abang, contoh. Setengah jam siap seekor lembu, ada buat sini. Setengah jam komplit seekor lembu, ada buat sini. Ada. Dengar dia seorang. Ada berapa orang hak seekor lembu setengah jam siap. Ada. Setengah jam. Seekor lembu lewat siap. Lapor saja. Lapor saja je. Lapor siap. Ada. Tiba-tiba kamu 30 riyal rasa kau ni. Tu tak kira bang. Tapi kalau anak beranak, contohnya keluarga abang, kakak ambil bahagian lah. 7 bahagian pakat kat adik-beradik je. Tapi bila masa sembelih siap, lok ada. Berapa? 7 orang ni dak reti nak buat benda-benda pun. Telefon abang. Bang, lambat lagi mari bang. Ama ada seberang ni. Mari di sini dulu lah. Lembu kita siap dah meleh. Sejam dak ada ke contohnya. Abang mari siap lapor setengah sejam selesai, bagi daging molek ikut bahagia, kata bang masih banyak ah. Sewa ni. Ais titik pun dak ui, rokok pun dak tok depan. Kita sak rokok. Pasal gua ni bang. Hok itu ada anak tu kata abang, kakak abang. Banyak gitu. Kita ni adik bosu sekali masalah. Mari abang suruh kita, terima kasih banyak dik. Pasal gua ni. Naik balik kapur kata estima Alphard jentu. Biar bukan kata nak kata cak ayang, bapak kata. Ukapan terima kasih banyak. Kita buat kerja peluh jeruk. Badang baju baru lembu tu. Salah. Terima kasih banyak setiap. Sebab tu ingat molek tenaga orang kena kira molek buat okey. Jangan buat mudah tenaga orang. Sebab apa? Kalau kita buat kerja jatuh tepat dia lah kita buat kerja. Orang buat kita atas kita pasti hati. Begitulah sekiranya kalau kita buat kira orang. Ni kalau buat kerja lapor nak pesan upah duit. Upah duit orang panggil. Sebab orang kerja lapor ni kadang dia faham. Atas diri dia tak boleh terima daging atas dasar dia buat kerja lapor. Dia faham tak tu. Tapi bila orang suruh dia lapor, faham lah upah dengan duit tenaga orang. Tapi setengah masjid, di masjid Surga Baru, pihak masjid dicadang dah gini,
Kalau seekor lembu yang buat kerja 7 orang, dia upah setiap orang 30 riyal. Padang dah nak buat orang ni duduk sejik 30 riyal. Nak mahal-mahal atas kita lah pulaknya. Wakil ambil bahagian contoh 800.5. Tapi dah nak buat wakil ke abang, salahnya upah 100 riyal. Tu. Kalau abang sendiri upah 100 riyal saya ni. Kau sikit dah. Begitulah mesej menaga orang. Ingat molek atas kita buat kebajikan atas dunia, walaupun tidak balas, tidak hargai, tak rasa pusing. Allah Ta'ala balas esok-esok di hari akhirat. Jika ada ia barang yang kamu kerjakan itu yang baik, yakni amalan yang baik, Tuhan balas dengan pahala wakil. Asal bimbang waktu nescaya apabila kamu buat amalan yang baik, nescaya membalas ia Allah dengan pahala dan kesenangan, yakni kesenangan yang hakiki, dan juga syurga dan kesenangan tempat tinggal dalam syurga. So bimbang tu. Atas kita orang beriman, percaya benda tu. Sekali lagi. Dan jika ada dan jika ada ia mengerjakan, jika ada ia mengerjakan akan satu perkara kejahatan, ialah amalan kejahatan, maka membalas ia Allah dengan seksa dan api neraka. Jika kita buat satu pekerjaan kejahatan, Tuhan balas dengan keadilan dia dengan memberi seksaan dan dimasukkan ke dalam api neraka. Sebab tu atas kita orang buat khianat, atas kita gapa-gapa, walaupun orang buat khianat kita lepas, tak serusi pakai. Di hari akhir Tuhan balas nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.